Tanpa membuang masa, Boleh kuat saya akan sikit tak? mulalah. Tak dengar. Okey ya. Baik. Okey, dengar kuat dengar suara saya Sekejap. Okey. Okey, dah dengar. Baik, tanpa membuang masa, saya akan mulakan majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Okey. Yang berusaha Ustazah Rozita, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Hidayah. Okey. Yang berusaha Encik Abdullah Nawawi, YDP PIBG Sekolah Rendah Islam Hidayah. Okey, seterusnya yang berusaha juga Ahli Jawatan Kuasa PIBG Sekolah Rendah Islam Hidayah tahun 2020. Yang dihormati guru-guru Sekolah Rendah Islam Hidayah dan ibu bapa murid Sekolah Rendah Islam Hidayah. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi dengan limpah untuk majlis pada malam ini. Okey, perjumpaan ibu bapa secara dalam talian berkaitan pengoperasian sekolah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Abdullah Nawawi untuk memberi ucapan dalam perjumpaan inilah. Okey, dipersilakan Encik Abdullah, Wakil YDP PIBG, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Iqbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua, insya-Allah maka sekolah kita akan dapat meneruskan sesi persekolahan setelah menempuh satu sesi ataupun satu suasana pandemik COVID-19 yang amat kita tidak sangka-sangka dan telah menjejaskan kehidupan semua termasuk kepada warga Hidayah secara khususnya. Jadi juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk pertama-tamanya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan juga penghargaan kepada pihak sekolah kerana usaha bertungkus lumus dalam memastikan sekolah kita sentiasa bersedia dalam keadaan terbaik untuk menyambut kehadiran anak-anak ke sekolah semula. Dan juga saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan juga penghargaan sekali lagi kepada pihak guru dan juga pihak kakitangan sekolah yang telah memastikan dan juga melakukan komitmen dan juga usaha yang sangat patut dipujilah bagi saya secara peribadinya semasa tempoh PKP yang lepas, di mana PDPC tetap dapat dijalankan dan daripada pandangan saya usaha yang dilakukan tu sentiasa bertambah baik dan komitmen dan juga penyertaan guru tu sangat saya hargai dan saya berpuas hatilah. Walaupun mungkin kurang ataupun sambutan di kalangan kita ibu bapa ni mungkin patutnya boleh ditambah baiklah. Okey, seterusnya dengan lampu hijau yang telah diberikan oleh pihak PPD Batu Pahat pada siang tadi saya berasa amat yakin dengan keupayaan sekolah kita, khususnya pihak pentadbir sekolah untuk meneruskan dan juga menjalankan pembukaan semula sekolah untuk sesi yang akan datang ini, insya-Allah. Jadi saya juga menyuruh pada ibu bapa sekalian untuk sama mengingatkan anak-anak kita akan norma-norma baru yang perlu diikuti seperti penjarakan sosial, bercakap pada jarak yang tidak dekat dan sebagainya. Sebab anak-anak ni pada saya kita perlu untuk sentiasa ingatkan
tak kiralah di sekolah maupun di rumah, agar mereka sentiasa ingat dalam kepala mereka dan juga dapat mengamalkan ilmu-ilmu dan juga norma-norma baru yang cuba diterapkan oleh pihak sekolah dan juga pihak kerajaan, insyaAllah. Saya juga berharap agar pihak sekolah, ya, dari sudut ibu bapa, saya juga mengharapkan pihak sekolah agar dapat memberikan sedikit kelonggaran ataupun juga bantuan kepada ibu-ibu bapa yang mungkin tidak dapat mematuhi ataupun mungkin terpaksa menghantar anak-anak lebih awal daripada masa yang ditetapkan, atau mungkin perlu transit pada sebelah petang, memandangkan mereka juga ada setengah ibu bapa juga kena bertugas pada awal waktu. Ada sebahagiannya juga sebagai ibu bapa juga guru, ada yang terpaksa pergi sekolah sebelum pukul 7 suku dan sebagainya. Jadi saya percaya dalam tempoh-tempoh awal ini pastinya ada proses trial and error dan dalam pelaksanaan SOP yang ditetapkan dan norma-norma baru yang ingin kita terapkan. Tapi saya pasti dengan kerjasama yang erat di kalangan ibu bapa dan juga guru dan juga pihak sekolah, kita akan dapat memperbaiki sekiranya terdapat apa-apa kelemahan yang timbul nanti, insyaAllah. Dan pada kesempatan saya ini juga, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu bapa yang telah menyumbangkan wang ringgit mereka dan menginfakkan sebahagian wang kepada tabung impak COVID-19 yang lepas, yang telah kita lancarkan semasa PKP yang telah lepas, di mana kita berjaya mengungut sebanyak RM2,700, di mana sebanyak 1,500 telah kita agihkan kepada 10 keluarga yang telah dikenal pasti dan sebanyak 1,200 kita telah agih-agihkan kepada pihak sekolah. Jadi saya tidak berhasrat untuk melengahkan masa lagi. Saya ingin serahkan kembali kepada Tuan Pengerusi agar kita dapat sama-sama mendengar taklimat yang ingin disampaikan dan juga dapat menyampaikannya nanti kepada anak-anak kita, insyaAllah. Dan ingat, kita masih belum menang, jadi sama-samalah kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada YDP atas ucapan yang bermakna untuk kita semua warga Hidayah. Okey, baik. Seterusnya majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Ustazah Rozita, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Hidayah, untuk memberi ucapan tentang pengoperasian sekolah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Okey, majlis dipersilakan. Ada ya, Ustazah Rozita ada, Ustazah? Okey, dipersilakan Ustazah untuk ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ya?
Halo? Okey, boleh dengar Ustazah? Boleh? Boleh dengar? Boleh. Boleh, boleh. Boleh. Boleh, Ustaz. Minta maaf ada masalah teknikal tadi. Okey, terima kasih pengurusi majlis Ustaz Naufal, yang berusaha Ustaz Iqbal, yang berusaha Encik Abdullah Namawi selaku pengurusi PIBG dan beserta AJK PIBG yang bersama-sama pada malam ni. Yang berusaha Prof Dr. Jiwa. Saya tak sempat nak cek sama ada ataupun tidak. Tapi beliau menyatakan beliau akan bersama-sama malam ni. Selaku pengurusi LPS dan juga ahli lembaga yang lain, guru-guru dan ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di alam maya pada malam ini untuk sama-sama kita mendengar satu taklimat yang akan diberikan bersempena dengan pembukaan sekolah tidak lama lagi. Jadi kita pilih waktu malam. Mungkin biasanya kita bermesyuarat waktu siang, bergoogle meet waktu siang, tapi ini kita adakan waktu malam untuk buat pertama kalinya. Kerana kita memikirkan kalau siang hari mungkin ramai ibu bapa yang bekerja. Okey, jadi insya-Allah maknanya tujuan perjumpaan kita ataupun taklimat ini diadakan adalah untuk memberikan penerangan berkaitan dengan SOP yang akan dilaksanakan di sekolah apabila sekolah dibuka pada 15 Julai nanti insya-Allah. Jadi kita nak pastikanlah semua warga sekolah, ibu bapa, anak-anak, kita dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan, di mana SOP yang kita gariskan ini adalah berdasarkan daripada SOP yang dikeluarkan oleh KPM, KKM dan juga badan-badan yang berkaitan dengannya lah insya-Allah. Jadi sebelum ini kami pihak sekolah, saya sendiri telah mendengar taklimat daripada beberapa sumber seperti Ikram Muslih sendiri, kemudian kami juga mendengar taklimat daripada JPN, daripada PPID dan sebagainya. Di samping kita dapat info-info yang bertulis lah. Okay, jadi apabila kita selepas kita mendengar taklimat-taklimat tersebut, kita mengadakan SOP yang bersesuaian dengan sekolah kita sendiri, dengan mengambil kira SOP yang telah diberikan oleh agensi ataupun rujukan-rujukan yang tadilah yang saya sebutkan. Jadi selepas kami mendengar taklimat dan kita mengadakan SOP, kemudian kami juga sekolah kita juga telah dipantau oleh agensi-agensi tersebut. Contohnya Ikram Muslih sendiri telah datang, pengurusi Ikram Muslih sendiri telah datang memantau ke sekolah kita dalam 3 minggu yang lepas. Jadi sebenarnya persediaan untuk membuka sekolah ni bukan dalam 2 minggu ni kita laksanakan, sebenarnya kita dah bersedia lebih awal. Jadi pengurusi Ikram Muslih pun dah datang lebih awal lah untuk memantau sekolah kita. Okey, kemudian semalam didatangi pula oleh pemantau daripada Pusat Pendidikan Hidayah Johor Bahru, dan hari ini alhamdulillah daripada PPD sendiri datang untuk yang unit swasta lah, dia datang memantau dan alhamdulillah laporan yang diberikan pada kita hari ini adalah sangat baiklah, maknanya daripada checklist yang disenaraikan tu semua kita telah laksanakan lah, alhamdulillah. Okey, jadi di sini sukalah sebelum jawatankuasa keselamatan dan juga jawatankuasa prasarana memberikan taklimat berkaitan SOP, jadi sukalah untuk saya menyatakan beberapa perkara. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan waktu persekolahan.
Jadi saya pun telah maklumkan dalam grup IBM sebelum ni tentang waktu persekolahan memang agak berbezalah daripada sebelum ni, iaitu kita bermula dengan tahap 2, kehadiran ke sekolah pada pukul 7.40 hingga pukul 8. Kemudian kehadiran tahap 1 ke sekolah pada pukul 8 hingga 8.30. Ya. Dan semuanya akan balik pada pukul 1.30. Jadi saya pun telah memaklumkan dalam grup ibu bapa kenapa kita terpaksa pendekkan masa persekolahan itu hingga 1.30. Jadi saya dah nyatakanlah sebelum ni. Jadi atas sebab-sebab itulah kita tidak dapat elak untuk kita balik macam biasa. Jadi bila ada perubahan-perubahan waktu ini, kami faham ibu bapa juga akan terkesan dengan perubahan ini. Tapi itulah dia norma baru ni memang kita terpaksa mengambil kira berbagai faktor dan berbagai kaedah juga yang kami cuba fikirkan bagaimana untuk mengatasi dan juga untuk kita memastikan sekolah kita benar-benar dijalankan dengan mematuhi SOP yang digariskan, insya-Allah. Ya. Okay. Kemudian saya nak maklumkan juga bila berlaku keadaan begini, maknanya kita telah mengambil satu keputusan untuk menggabungkan kelas tingkat tahun 2. Kelas tahun 2 kita sebelum ni ada 2 kelas, tapi bilangan pelajarnya tak berapa ramailah. Kalau kita gabungkan jumlahnya jadi 34 orang. Jadi dengan kita juga telah ada 2 orang guru kita lah telah berhenti sepanjang tempoh PKP atas sebab kesihatan dan sebagainya. Jadi kita gabungkan 2 kelas ni dan sebenarnya memenuhilah untuk mereka berada dalam satu kelas di mana kita kelas itu telah kita susun dan atur dan memenuhi penjarakan yang telah ditetapkan, insya-Allah. Ya. Okey, kemudian suka jugalah untuk saya maklumkan bahawa antara kita pendekkan masa kita tu adalah untuk kita buat sanitasi pembersihan selepas habis persekolahan. Dan juga sebelum ni sebenarnya pihak bomba, saya pun dah maklumkan juga dalam grup ibu bapa, pihak bomba pun telah menjalankan proses pembersihan di sekolah kita. Jadi tapi pembersihan ni kita tak boleh berhenti setakat tu saja. So kita kena berterusan. Jadi setiap kali kita menggunakan sesuatu tempat, kita akan buat pembersihan, ya. Jadi kalau sepanjang tempoh 2 minggu ini sebenarnya kami pihak guru-guru memang berusahalah sungguh-sungguh untuk mengatur jadual, untuk membuat pembersihan dan sebagainya dengan sebaiknya. Jadi sebab itulah kami maklumkan sebelum ni bahawa PDPC online kami tangguhkan seketika, ya. Jadi insya-Allah bila anak-anak dah naik nanti, maknanya kita mungkin kalau semua dah naik, kita akan tangguhlah pembelajaran online tu, maka kita akan laksanakan pembelajaran face to face, ya. Okey, jadi insya-Allah jadual baru anak-anak kita telah adakan dan jadual lama sudah tidak terpakailah sebab bila berlaku begini, maknanya ada beberapa subjek yang kita tidak ambil kira ataupun tidak dimasukkan dalam jadual pembelajaran lah. Contohnya seperti PJ yang mana aktiviti luar kelas, aktiviti co-curriculum memang masih tidak dibenarkan untuk dilaksanakan, ya. Dan juga saya nak maklumkan bahawa untuk hari Rabu dan Khamis ini kita mulakan anak-anak dengan minggu orientasi, macam baru masuk sekolah lah. Sebabnya anak-anak akan berada dalam norma baru, so kita kena akan bagi info-info yang berkaitan kepada anak-anak kita supaya mereka dapat menyesuaikan dengan
keadaan yang ada, insya-Allah, ya. Dan juga kita pun tak nak kemudian anak-anak kita merasa tertekan, stres, ya. Sebabnya mereka nanti akan datang ke sekolah dalam keadaan luar biasa, kan. Maknanya tak boleh nak bergerak bebas, ya. Berlari ke sana sini dan sebagainya. Jadi kita cubalah dalam minggu orientasi kita untuk pastikan mereka rasa gembira untuk hadir ke sekolah, insya-Allah, ya. Okey, jadi insya-Allah pendetailan SOP ni akan disampaikan oleh PK nanti, yang berkaitan dengan keselamatan dan juga prasarana. Jadi insya-Allah saya rasa itu sedikit aluan daripada saya. Jadi lagi sekali saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada ibu bapa, ya, yang sudi meluangkan masa untuk mendengar taklimat ini pada malam ini. Okey, insya-Allah, ya. So saya serahkan semula kepada pengerusi majlis, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, terima kasih atas ucapan daripada Ustazah Rizita tentang beberapa input yang kita dapat atas perkongsian dan beberapa penjelasan yang baik. Okey, mantap Ustazah. Okey. Seterusnya majlis diteruskan dengan taklimat keselamatan daripada menjemput Ustaz Ifan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kalau tak dengar suara saya, minta komen bagi tahu di ruangan chat supaya saya boleh betulkan suara untuk diadakan. Okey, pertama terima kasih pada pengurusi majlis Ustaz Iqbal, yang bahagia, pengurusi LPS Dr. Jiwa, Guru Besar Sekolah Menengah Islam Dayah, Pengetua Sekolah Menengah Islam Dayah, Saudara Wazifah dan Ustaz Abdul Majid, YDP Pak ABG, Cik Abdullah Nawawi, Ibu Bapa Syekh BP dan Smith BP, dan serta rakan setugas Ustazah yang dikasihi sekalian. Okey, untuk saya akan menerangkan tentang garis panduan keselamatan. Bila cakap tentang keselamatan, ia berkaitan keselamatan di luar kelas. Di luar kelas, dari pintu masuk sekolah sehingga mereka nak ke kelas. Itu JK keselamatan. JK prasarana pula akan menerangkan tentang bagaimana ataupun garis panduan di dalam kelas ataupun di dalam bangunan itu sendiri. Itu untuk makluman. Saya akan sharekan apa yang akan saya kongsikan pada malam ini. Saya harap ibu bapa boleh nampak apa yang saya kongsikan. Kalau nampak, kita akan ada nampak garis panduan pengurusan keselamatan. Kalau tak nampak, boleh beritahu di bahagian ruangan chat, ya. Okey, untuk keselamatan, kita lihat kepada pengenalan. So, garis panduan ini kita berikan kepada ibu bapa, penjaga, murid, guru dan kaki tangan sekolah. Tapi untuk malam ni saya akan khusus kepada ibu bapa, penjaga dan juga murid. Okey. Untuk pengurusan keselamatan untuk ibu bapa ataupun penjaga. Okay. 2.1 yang pertama. Ini sebagai persediaan ibu bapa sebelum hantar anak ke sekolah. Yang pertama, ibu bapa perlu membuat pengesahan kesihatan anak melalui parutan yang diberikan. Kalau sedia maklum, hari ini telah edarkan link ini ataupun parutan ini untuk ibu bapa isi supaya kami mendapat maklumat sekiranya kalau ada anak-anak tuan-puan ataupun keluarga tuan-puan yang ada pergi ke luar negara dan sebagainya, so kita dapat maklumat. So bila ada maklumat, kalau ada apa-apa kes yang terjadi, so kami ada jawapan untuk menjawab.
So itu antara satu sebab kenapa kita wujudkan link ini untuk kita dapatkan maklumat. Okay, yang kedua, ibu bapa perlu memaklumkan kepada guru kelas sekiranya anak tidak dapat hadir ke sekolah supaya memudahkan urusan guna tenaga guru. So minta kerjasama ibu bapa. Contoh kalau hari Rabu ni ada anak tak nak datang sekolah juga kan. Okay, walaupun dah lama cuti, sepatutnya nak datang sekolah, tapi ada anak yang tak nak datang sekolah. So minta kerjasama untuk ibu bapa beritahu pada guru kelas di dalam grup Telegram yang telah disediakan. Okay. Yang seterusnya, ibu bapa perlu pastikan anak tidak ada gejala seperti tidak sihat, demam ataupun suhu melebihi 37.5 darjah Celsius, ada simptom flu seperti sesama, batuk, sakit tekak dan kesukaran bernafas. Okay, contoh kalau berkaitan dengan suhu, kita tahu tak semua rumah ada pengimbas suhu. So tapi kita boleh cek dahi ataupun lahir di tengkuk anak-anak. Kalau panas, minta kerjasama ibu bapa untuk tidak benarkan anak ke sekolah. Okay, yang seterusnya, 2.1.4. Jika ada ahli keluarga yang mempunyai gejala ada suhu melebihi 37.5 darjah Celsius juga tidak dibenarkan untuk menghantar anak ke sekolah. Contohlah ada anak dan dia ada kakak. Kakak dia ada gejala dan suhu melebihi 37.5 darjah Celsius. So kita minta, pihak sekolah minta supaya ibu bapa tidak juga membenarkan anak datang ke sekolah. Okay, sebab kita tak nak berlaku apa-apa kes yang kita, kalau boleh kita cuba untuk elakkan. Okay, yang seterusnya, 2.1.5, ibu bapa perlu melatih dan membiasakan anak memakai pelitup muka di rumah. So saya rasa ni anak-anak mungkin dah biasa kalau kita keluar ke mana-mana. Saya rasa, saya beranggapan ibu bapa telah melatih ataupun membiasakan anak-anak untuk memakai pelitup muka di rumah. Okay? Sebab apa? Kita takut kalau sebelum masa dia datang sekolah, dia tak ada gejala batuk, sakit tekak semua. Tapi bila dia dah sampai sekolah, dia masuk sekolah, contoh waktu dia masuk sekolah, dalam pukul 10 tiba-tiba dia batuk. So kita pihak sekolah akan menyediakan pelitup muka untuk murid pakai. Tapi kalau dia tak biasa, dia akan tak selesa, so kita tak nak itu berlaku. Okay? Saya berharap ibu bapa telah melatih ataupun membiasakan anak-anak untuk memakai pelitup muka di rumah. Okay, itu persediaan sebelum menghantar anak ke sekolah. Okay. 2.2, persediaan pada hari menghantar anak. Okay, yang pertama, 2.2.1, murid telah membersihkan diri sebelum dihantar ke sekolah. So pastikanlah anak-anak mandi bersabun. Mandi bersabun sebelum dihantar ke sekolah. So tak naklah anak-anak mandi tanpa bersabun lah. Okay? Supaya kuman-kuman dapat dihindarkan dengan sebaiknya. Okay. 2.2.2, pastikan ibu bapa telah menyiapkan keperluan anak dengan selengkapnya. Okay. Alat tulis, buku, kalau bawa bekal, tolong lengkapkan dengan sebaiknya. Supaya kita tak nak jadi isu sebab di dalam kelas tak ada isu pinjam meminjam. Pinjam barang tak boleh. Pinjam pemadam, minta sikit air, itu tidak dibenarkan. Kalau kita tahu anak kita cepat haus, bawa bekalkan air dia 2 botol ataupun lebih lagi bagus. Sebab memang kita kalau ibu bapa sedia maklum ada penapis air di sekolah, kowe. Tapi kita tak benarkan anak-anak pergi ke penapis air sebab apa? Akan berlaku sentuhan di situ. Bila berlaku sentuhan, so kita tak naklah berlaku dengan perkara yang tidak diingini. So pastikan, saya minta bersama ibu bapa untuk pastikan lengkapkan kesediaan anak sebelum anak datang ke sekolah. Okey, itu selesai 2.2. 2.3, semasa hantar anak ke sekolah. Okay, seperti sedia maklum, untuk tahap 1, mereka akan masuk pukul 8 hingga 8.30 pagi. Okay, untuk tahap 2 pula, 7.40 pagi hingga 8 pagi. Itu waktu yang pihak sekolah sediakan untuk ibu bapa hantar anak. Tapi jika ada anak di kedua-dua tahap, digalakkan untuk hantar anak pada waktu tahap 1. Okay. Contoh ada anak, ada parent yang darjah 4, ada anak darjah 4, ada anak darjah 2. So kalau kita tengok, kan ada satu masa tu, yang 7.40 hingga pukul 8, anak tahun 4 dia tu tak masuk kelas. Tak apa, kita benarkan. Dia tidak masuk kelas sebab kita mengambil kira bahawa dia akan datang pada waktu tahap
1 iaitu pada pukul 8 pagi hingga 8:30 pagi. Okey. Dan ibu bapa tidak dibenarkan untuk berkumpul di luar kawasan sekolah. Okay. Kaedah yang kita akan gunakan ialah kaedah pandu lalu. Okay, kaedah pandu lalu akan digunakan untuk menghantar anak. Okay, ibu bapa penjaga perlu membuat pusingan ayu dan berhentikan kereta di pintu pagar kecil. Di pintu pagar itu mereka akan turun dari kereta dan diperiksa suhu mereka. Okay, kalau boleh saya tunjukkan pelan. Okay, boleh nampak pelan yang saya cuba saya tunjukkan ni. Okay. Kalau tuan-tuan ingat lagi keadaan di sekolah, di sini ialah yang saya bulatkan ni ialah tempat biasanya ibu bapa masuk. Okay. Dan ibu bapa akan masuk akan buat U-turn. U-turn, pusing, kawasan parking tu dan akan berhenti di tempat sini. Okay, akan berhenti di sini. Di sini anak-anak akan turun. Okay, di sini anak-anak akan turun. Okay. Dan di kawasan ini akan ada petugas ataupun frontliner yang akan cek suhu anak-anak. Okay, cek suhu anak-anak. Kalau anak-anak tiada gejala suhu kurang daripada 37.5 darjah Celsius, anak-anak dibenarkan masuk. Tetapi, okay, anak-anak tak ada gejala. Tapi first try ataupun pertama kali suhu diperiksa, suhu anak lebih daripada 37.5. Contoh dia 37.6 darjah Celsius. Okay. So kita akan rehatkan dia sebentar di sini. Dia akan pergi, dia akan rehat di kawasan hentian hidayah sini selama 5 minit. Selepas 5 minit kita akan buat pemeriksaan suhu yang kedua. Kalau bawah daripada 37.5, anak-anak dibenarkan masuk. Okay, so masuklah. Masuk ke dalam kawasan sekolah. Tapi kalau suhu anak-anak lebih daripada 37.5, ibu bapa perlu bawa balik anak-anak ke rumah. Okay. Kalau ada orang tanya, sementara nak tunggu anak-anak dicek periksa suhu semula, ibu bapa boleh tunggu di mana? Okay. Ibu bapa boleh tunggu di kawasan sini, di kawasan bawah pokok durian. Okay. Kalau sini pagar sekolah besar kan, pagar sekolah yang besar. So ibu bapa boleh tunggu di kawasan sini. Okay. Anak-anak boleh masuk, kita akan maklumkan. Dan kalau anak-anak tak boleh masuk pun sama, kita akan maklumkan dan minta sama untuk ibu bapa bawa balik anak ke rumah. Okay. Okay. Sekarang ni boleh faham Kalau tak faham nanti di hujung sesi boleh tanya, tak ada masalah. Okay, 2.3.7 di pintu pagar mereka akan turun dan periksa suhu. Okay, tadi saya dah beritahu. Okay, ini pun sama, 2.3.9 sekiranya pemeriksaan suhu pertama lebih anak ialah 37.6, anak akan diperiksa semula suhu selama mereka 5 minit kemudian. Ibu bapa perlu menunggu. Okay, sekiranya masih lagi 37.65 ke atas, ibu bapa perlu bawa balik dah. Okay, untuk anak-anak murid-murid yang menaiki van sekolah, pastikan anak-anak perlu memakai pelitup muka dari rumah. Dan pesan pada anak, pakai pelitup muka ni sepanjang perjalanan daripada rumah ke sekolah. Okay, pastikan pesan pada anak-anak supaya jangan buka pelitup muka dalam van. Okay, sebab mereka akan duduk bersebelahan. Okay. Dan kita tak nak jadi isu yang kita tak nak lah kan. Okay, tadi saya tanya pada PPD, kalaulah sekolah kita ada kes, macam mana? Okay. So sekolah akan ditutup dan kawasan di sekitar kita pun akan ditukar daripada PKPP kepada PKPD. Okay. So kita minta kerjasama supaya kita bekerjasamalah ibu bapa pihak sekolah untuk menyediakan yang terbaik kepada anak-anak. Okey, kita masuk 2.4 semasa menjemput anak. Okey, ibu bapa perlu sampai ke sekolah 15 minit sebelum tamat sesi sekolahan. Okey, tamat 2.4.2, masa tamat tahap 1 dan 2 sama saja iaitu pada pukul 1.30 petang. So, ibu bapa perlu berada di sekolah pada pukul 1 suku petang. Okay, ini penting 2.4.3. Sekiranya ada ibu bapa yang perlu mengambil anak pada waktu yang lebih awal dari ditetapkan, contohnya pukul 1 ataupun 1.10 ataupun 1.5 minit, mohon dimaklumkan sebelum ambil tu, mohon dimaklumkan pada guru kelas ataupun dimaklumkan dalam bahagian kelas supaya kita dapat menyediakan anak dengan
cepatlah kan. Kalau tidak ibu bapa perlu tunggu dalam agak masa yang lama lah sebab dia nak kena kemas dan sebagainya. Okay. So minta maklum kan awal pada guru kelas ataupun dalam Telegram anak supaya kami pihak sekolah ataupun guru subjek yang ada waktu itu dapat menyediakan anak ataupun mengemaskan anak. Bukan mengemaskan anak lah, maksudnya menyuruh anak kemas dengan secepatnya yang boleh. Okay. Okay. 2.4.4 ini kalau tak ada yang balik awal lah, maksudnya 1.30 dia datang, ibu bapa perlu maklumkan nama anak dan kelas kepada guru yang bertugas di Hentian Hidayah. Nama anak akan dipanggil melalui pembesar suara kerana murid berada dalam kelas sehingga ibu bapa datang menjemput. Okay. So di Hentian Hidayah, saya tunjukkan sekali lagi kita. So ibu bapa yang akan mengambil anak masuk di sini dan akan tunggu di kawasan sini saja. Di kawasan sini saja. Kita telah sediakan kerusi ataupun bangku dan ada penjarakan di situ, tak ada masalah. So bila dah masuk sini, masuk ke kawasan Hentian Hidayah sini, bagi tahu guru nama anak dan kelas. So kita akan buat style panggil melalui pembesar suara. Okay, selepas 1.30 pelajar akan bersiap kemas ataupun 5 minit awal lagi kita akan bersiap kemas dan kita akan bersedia untuk mendengar panggilan daripada pembesar suara ataupun daripada guru yang bertugas untuk memanggil anak. Okay. So ibu bapa memang akan tunggu di kawasan ini. Contoh nama anak tahun 1, Ahmad Atif. So anak yang berada di tahun 1 yang saya bulatkan ni, okay, kalau nampak. So dia akan keluar kelas, jalan, dan pergi ke tenda. So anak-anak akan dipesan, okay, bila cari mak ayah terus balik, jangan ada yang bersembang dan sebagainya. Itu minta kerjasama daripada ibu bapa lah. Ataupun kalau sementara menunggu pun sama, minta kerjasama daripada ibu bapa untuk menjaga penjarakan sosial yang telah ditetapkan. Okay. 2.4.5, hanya seorang ibu bapa ataupun penjaga saja digunakan untuk masuk. So kalau pasangan suami isteri, hanya seorang saja yang digunakan masuk. Berdua kita tak benarkan. Okay, untuk murid yang belum dijemput pulang selepas 1.45 akan minta keluar dari kelas dan tunggu di kawasan RJ. RJ kawasan mana kalau tak ingat? Di kawasan ini. Ini kawasan RJ kita . Okey. Sebab apa murid perlu berada di RJ walaupun belum sampai mak ayah belum panggil ataupun mak ayah belum sampai, sebab kita akan membuat proses sanitasi pada pukul 2 petang. Okay. Dan seterusnya sila maklumkan sekiranya anak akan dijemput oleh orang lain ketika pulang. 2.4.9 elakkan daripada membincangkan perihal anak di kawasan sekolah. Serta yang terakhir, ibu bapa dan anak harus segera mandi setelah sampai di rumah. Ini khusus untuk ibu bapa. Okey, untuk pengurusan keselamatan murid, apa yang ada di depan ataupun di depan handphone ataupun laptop tuan-tuan dan puan-puan lebih kurang sama dengan apa yang saya dah cakapkan di atas. Cumanya apa yang bezanya ialah di sini. Okay. Selepas mereka boleh masuk ke kawasan sekolah, mereka dikumpulkan di satu tempat. Sekejap ya. Okay, mereka akan kumpulkan di Hentian Hidayah. Cukup 5 orang, akan ada guru yang bawa, akan guru iring mereka ke kelas. Contoh dalam kumpulan tu ada tahun 5, tahun form 1, darjah 6, tahun 1 dan tahun 2. So guru akan bawa pergi ke tahun ke-5. Pergi tahun 3 asaf. Pergi tahun 6. Tahun 6 akan naik tangga. Tahun 6 dan form 1 akan naik tangga di sini. Ni tangga naik mereka. Tangga turun mereka akan turun di tangga sini. Tak apa, itu pelan tu kita telah disediakan kepada murid. Okay. So itu lebih kurang tentang pergerakan masuk murid daripada pintu pagar sini hinggalah ke kawasan kelas. Okay.
So saya rasa itu saja. Last sekali lah pergerakan murid ketika pulang. Okay, murid akan tunggu di dalam kelas, mereka akan tunggu nama mereka dipanggil melalui pembesar suara. Okay, selepas murid dipanggil, murid akan memakai kasut dan pergi ke hentian hidayah melalui laluan yang telah ditetapkan. So saya akan minta guru sabdi yang terakhir pesan pada murid supaya tidak berlari ketika hendak ke hentian hidayah. Kita tahu kan, dalam kelas mereka mungkin dah, sebab mereka dalam kelas mereka tak boleh nak ke sana kemari, duduk di satu meja, berbual pun kat situ juga, tak boleh nak body contact dan sebagainya. So mungkin akan ada perasaan stres kan. So datang sekolah sepatutnya boleh happy-happy, boleh berkurang senda, boleh body contact dan sebagainya. Tapi untuk new normal atau norma baru ni, mereka perlu diasingkan, penjarakan satu meter. So kita takut kan ada perasaan ataupun timbul stres dalam diri anak-anak. So bila dengar nama anak dipanggil, terus nak balik kan. So kami pihak sekolah akan pesan dan ada juga orang yang jaga di sekitar sekolah untuk pastikan anak-anak berjalan dengan sebaiknya ke hentian dia sebelum pergi ke ibu bapa. Okay. Jangan sampai di hentian dia cari ibu bapa dan menjaga masing-masing dan terus balik. Okay. Saya rasa itu saja dulu apa yang saya bentangkan untuk JK Keselamatan, terutamanya bagi pihak ibu bapa dan okay. Saya rasa itu dahulu. Kalau ada soalan ataupun apa-apa, bagaimana dengan anak-anak yang menaiki kenderaan secara kapul? Okey. Untuk anak-anak, okey tak apalah, kita jawab. Tuan MC boleh jawab sekarang ke macam mana? Cik Iqbal? Okey, Ustaz Irfan, nanti kita akan ada buka sesi soalan dengan jawab di akhir sekali. Okey, saya rasa itu dulu pembincangan saya pada malam ni. InsyaAllah kalau ada kesempatan waktu saya akan terangkan di akhir sesi ini lah untuk soalan-soalan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Irfan atas penjelasan yang mantap. Okey, so nanti kita akan buat sesi soal jawab di selepas AJK Prasarana bagi ucapan dan penerangan lah. Okey, baik. Seterusnya tanpa membuang masa, saya menjemput Ustazah Miftahul Ulum, Ketua AJK Prasarana untuk memberi taklimat dan ucapan tentang prasarana pengoperasian PKP pemulihan. Okey, dipersilakan Ustazah Miftah. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa melengahkan masa, Anda meneruskan taklimat kita pada malam ni. Sebelum tu syukur untuk saya mengalalukan Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah, Profesor Dr. Jiwa Abdullah, Guru Besar Ustazah Razita, Ketua SME Ustaz Abdul Majid, WDP PIBG Encik Abdullah dan JK PIBG semua, guru-guru serta ibu ayah yang saya hormati sekalian. Okey, insya-Allah untuk JK Prasarana fokus pada tempat-tempat yang berada di dalam kawasan sekolah. Okey, boleh rujuk kepada SOP yang telah diberikan. Saya cuba present. Okey. Boleh nampak ke? Okey, pada poin 2.0 okey, pada 2.0 pengurusan murid dan guru di bilik darjah. 2.1 murid perlu menggunakan pensanitasi tangan iaitu hand sanitizer sebelum masuk ke kelas. Ini sangat digalakkan untuk anak-anak bawa dan pakai dari rumah sebelum ke sekolah. Okey, 2.2 murid hendaklah berada di tempat duduk yang telah ditentukan. Maksudnya selepas daripada hentian hidayah mereka akan bergerak diiringi oleh guru ke kelas dan bila berada dalam kelas mereka bersedia di tempat masing-masing. Seterusnya ini guru memberi salam ni setelah semua murid berada dalam kelas, tapi sebelum tu 2.4 murid dibenarkan makan
maksudnya sarapan pagi sebelum mula kelas mengikut tahap masing-masing. Contoh tahap 1 kan, kelas darjah 1 dia sepatut mula PDP pukul 8.30. Tapi bila datang awal, dia boleh makan dulu sampai semua murid hadir dan bersedia, kita akan mulakan PDP. Ini sebagai untuk persediaan kepada anak-anak lah yang mungkin tak sempat sarapan, dan kita itu termasuk juga dalam tempahan di sihniaga nanti. Seterusnya 2.5, murid membaca doa belajar tu seperti biasa. 2.6, tidak boleh berkongsi alat tulis atau barangan peribadi. Ini telah diingatkan oleh semua yang terlibat lah, maksudnya PPD, PPID, mereka sangat menggalakkan, mereka menasihatkan, bukan menggalakkan, mereka menasihatkan semua murid menggunakan alat tulis masing-masing. Kalau barangan peribadi ni contohnya tapawai, botol air, bekas air, semua perlu ditulis nama. Supaya barang tu pun boleh dipulangkan kalau terjumpa di mana-mana. Okey, 2.7, murid bertanggungjawab menjaga kebersihan meja, kerusi dan kawasan sekelilingnya. Ini tanggungjawab murid lah sepanjang berada di dalam kelas. Okey, 2.8, hanya seorang murid dibenarkan keluar daripada bilik darjah pada satu-satu masa serta perlu mendapat kebenaran guru. Okey, ini antara yang perlu ditekankan juga, sebab masa ke bilik air itulah adalah masa dan peluang untuk murid-murid bersia-sia di kawasan sekolah kan. Tapi itulah, ini antara pesanan-pesanan, maksudnya kita kena mengurangkan bilangan murid yang keluar. Dan sepanjang tempoh pembelajaran pun akan ada frontliner yang bertugas untuk bantu keselamatan murid lah. Contoh bila ada seorang tu pergi ke tandas, akan ada frontliner yang pastikan bilangan murid yang betul masuk ke tandas. Contoh kalau bilangan tandas tu ada tiga murid sajalah yang boleh masuk dalam tandas. Kita akan dibantu oleh frontliner yang terdiri juga daripada ibu bapa sendiri untuk menjadi sukarelawan lah. Okey, seterusnya 2.9, sesi pembelajaran terakhir ditamatkan seperti biasalah tasbih qara, solat asr, ucapan salam. Okey, ini seterusnya peringatan mematuhi penjarakan sosial, tidak melibatkan aktiviti luar bilik darjah, sukan dan kurikulum juga tidak dilibatkan hingga ke suatu tarikh yang dimaklumkan. 2.13, aktiviti PDPC dijalankan mengikut kreativiti guru berdasarkan kesesuaian ruang dalam kelas. Okey, contoh kelas tahun 1. Tahun 1 dia ruang dia besar. Walaupun dia ada bilangan murid yang 20 hingga 22 orang, tapi masih selesa lah. Dan kita dah pesan kepada guru-guru untuk fun learning lah, mencapai objektif. Dan kita juga diberi nasihat supaya sentiasa mengingatkan anak-anak ni tentang norma baharu, cara basuh tangan, penjarakan sosial dan sentiasa jaga kebersihan. Okey, seterusnya. Okey, pengurusan murid di bilik air ni ada sedikit perubahan. Okey, sebab ada penambahbaikan tadi daripada PPD datang tadi. Sebelum ni kita, kalau dalam SOP tu sebelum tu tertulis kita gunakan selipar ditandaskan, tapi sebab nak mengurangkan perkongsian barang tu, jadi murid perlu guna selipar yang mereka ada tu masuk dalam tandas. Kita akan sediakan kad di luar, kad tu digantung. Kad tu tertulis masuk dan keluar. Jadi bila murid masuk, dia kena pusing kad tu, masuklah, dia ada di dalam. Jadi orang di luar tu tak boleh masuk kalau kad tu dah cukup digunakan untuk setiap bilik air. Setakat ini kapasiti bilik air outlet di depan 6 orang, bilik air banat 6 orang, dan bilik air di Bangun Ridwan 3 banat, 3 outlet saja. Okey, seterusnya pengurusan kantin, iaitu seniaga. 4.1, tempahan makanan oleh ibu bapa secara dalam talian. Link ni akan diberikan untuk ibu bapa buat tempahan makanan. Seterusnya pembayaran dijelaskan ketika tempahan dibuat. Ini bagi memudahkan pihak seniaga sendirilah untuk menguruskan makanan anak-anak. 4.13, pihak kantin hanya menyediakan makanan mengikut bilangan tempahan yang diterima. Maksudnya jika anak tu contoh
Ahmad, order untuk hari Ahad dia makan pagi dan makan sarapan dan makan pukul 11 tu kan, rehat satu tu. Jadi dua-dua dia akan dapat lah. Contoh kalau Ahmad tak order untuk hari Rabu lah, tak dapat lah. Macam tu. Okey, seterusnya edaran makanan part point 21. Pihak kantin akan membekalkan bekas makanan pada setiap murid. Ini seperti apa yang telah dimaklumkan oleh pihak seniaga, dan untuk dan ia di-charge dan pada hari pertama persekolahan. Bekas ini perlu dibawa pulang tanpa dibasuh. Terus bawa balik ke rumah, basuh dekat rumah. Sisa makanan pun tutup, bawa balik ke rumah. Seelok-eloknya bekalkan juga plastik bersama bekas makanan lah, supaya mudah untuk anak bawa bekas makanan tu bila dah siap makan tu. Kita bimbang juga bila sisa makanan tu atau Tupperware tu terbuka ke dalam beg kan. Ini bagi memudahkan anak masing-masing. Paling baik perlu tulis nama lah. Tulis nama untuk setiap barang peribadi anak. Okay, seterusnya part point 22. Bekas makanan akan dimasukkan dalam bakul yang disediakan di pintu masuk kelas masing-masing. Ini untuk mengurangkan kesesakan di hentian hidayah. Bila anak sampai ke kelas, dah ada bakul khas untuk anak-anak masukkan bekas makanan dalam tu untuk pihak seniaga isi makanan pada rehat satu. Okey, part point 23. Pihak kantin akan ambil bekas dan buat sediaan makanan. Part point 24. Pihak kantin yang akan menghantar bekas makanan ke kelas masing-masing pada waktu rehat. Dan murid tu akan ambil lah, dibantu oleh guru yang ada dalam kelas. Untuk makluman ibu bapa, setiap masa guru akan sentiasa berada dalam kelas. 24 jam semua guru akan, guru tertentulah, maksudnya ikut jadual, sentiasa ada bersama anak murid di dalam kelas. Sehingga habis waktu balik. Okey, part point 25. Murid akan simpan bekas makanan termasuk sisa dan bawa balik. 4.26, jika terlupa, ini penting juga ya. Jika terlupa bawa bekas dan dia ada membuat tempahan makanan, pihak kantin akan sediakan bekas pakai buang dan kos akan ditanggung oleh ibu bapa murid tersebut lah. 4.27, murid dikendaki membawa sudu garpu dari rumah sekiranya perlu. Sebab memang ada murid yang tak boleh makan dia mesti guna sudu garpu, jadi perlu bawa lah dan perlu ditulis nama. Seterusnya 428, bawa kain lap atau tisu basah untuk bersihkan meja. Kegunaan kain lap atau tisu basah ni adalah selepas mereka makan. Mereka akan bersihkan sendiri dan untuk murid tahap 1 akan dibantu oleh guru dalam kelas. Okey, 4.29, singki di luar kelas untuk basuh tangan sahaja dan bukan alatan. Untuk maklumat ibu bapa juga, di luar bangunan Ridwan ada disediakan singki dan singki tu kita akan gunakanlah untuk basuh tangan sebelum masuk ke kelas pada waktu pagi dan akan digunakan untuk basuh tangan selepas makan. Okey, setakat itu dulu. InsyaAllah setakat dulu makluman daripada prasarana. Kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan. Dan pulangkan juga kepada Ustaz Iqbal. Okey, baik. Terima kasih Ustazah Miftah atas penerangan yang mantap. Okey, baik. Seterusnya majlis diteruskan dengan soal jawab. Okey, jika ibu bapa ada soalan untuk bertanya, dipersilakan. InsyaAllah pihak pengurusan akan terus menjawab persoalan berterusan lah. Okey, secepat mungkin. Okey, dipersilakan jika ada soalan. Okay. Saya akan jawab soalan daripada Encik Uzaimah ni, bagaimana anak-anak di kenderaan kapul. Okey, untuk anak-anak yang naik kenderaan kapul ataupun naik van sekolah, untuk waktu pergi, saya pastikan
Saya harap ibu bapa boleh nampak apa yang saya kongsikan ni. Okay. Untuk anak-anak yang naik van ataupun kapul, kita bila dah masuk, so dia akan parking di kawasan tengah-tengah ni. Parking di kawasan sini. So anak-anak akan turun ke sini. Okay. So apa kita tak benarkan ataupun tidak galakkan anak-anak yang naik kapul ataupun naik van tunggu di sini, sebab yang naik van ataupun kapul tu ramai. So kita takut nanti beratur ataupun jam di kawasan sini. Okay, so terus untuk pergi, waktu pergi memang siapa yang naik van ataupun kapul, anak-anak ataupun siapa yang memandu kereta kapul akan berhenti di kawasan sini lah, parking di sini, dan anak-anak akan beratur dan masuk ke pagar ini. So jangan risau, kita akan ada pengawal yang akan jaga trafik kita. Okay, itu untuk waktu pergi. Okay, waktu balik, nak tak nak, kami pihak sekolah perlukan nama dan kelas anak-anak yang menaiki kereta kapul tu dan yang menaiki van, supaya apa, bila kami dapat driver van telah sampai, so kami ada senarai dan kami terus panggil nama-nama yang menaiki kita secara beramai dan menaiki van. So, kita minta sama daripada ibu ataupun dalam satu kapul tu mintalah ada nama-nama murid dan nama kelas itu bagi pada pihak sekolah supaya daftar tu dan senang untuk kami panggil. So, menjawab soalan yang saya bawa ada. Oh, tak jelas tu suara? Oh, macam tak berapa clear lah ya. Saya ulang balik ke yang tadi. Okey, kejap ya Ustaz Irfan. Puan Syakida, okey dah. Okey, baik. Ustaz Irfan, teruskan Ustaz Irfan. Okey, perlukah saya terangkan balik semula tadi tentang persoalan tu? Okey, Ustaz Irfan, Okay, terangkan semula. Okey. Terangkan semula Okey. Boleh dengar setakat ni? Boleh dengar jelas suara saya? Okey, alhamdulillah dengar Ustaz. Jelas Ustaz. Okey, saya ulang baliklah tadi apa yang saya kongsikan Sekejap ya. Okay, untuk anak-anak yang naik kapul, naik van dan sebagainya, so kereta yang mereka naik akan parking di kawasan tengah-tengah ni, di kawasan tengah ni. Di situ anak-anak akan turun dan masuk ke kawasan sekolah. Jadi biasanya akan dicek suhu lah. So minta yang menaiki ataupun driver kapul, driver van, tunggu anak-anak semua masuk kawasan sekolah baru boleh beredar daripada perkarangan parking sekolah. Sebab kita takut kalau dah turunkan semua, tiba-tiba orang murid yang last sekali ada bergejala ataupun suhu dia lebih daripada 37.5. So kita nak kena keluar dan driver kena patah balik untuk ambil anak. So pastikan driver pastikan anak-anak dah masuk kawasan sekolah semuanya, baru mereka ataupun driver boleh pulang. Itu untuk waktu balik. Untuk waktu pergi. Waktu balik macam saya cakap tadi,
pihak sekolah memerlukan daftar nama dan kelas murid yang menaiki. Contoh yang saya tahu ada welfare, ada apa lagi? Ada Gwen Livina ke apa kan, okay? Dan Gwen sekolah. So nama-nama tu boleh bagi pada saya. Okay? Boleh bagi pada saya, tak ada masalah. Okay? Saya harap jelaslah penjelasan saya. Wallahualam. Okey, Ibu Bapa, ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, saya tambah sikit info untuk berkenaan prasarana. Boleh ke, Ustaz? Okey, boleh. Silakan Ustazah. Okey, insyaAllah. Untuk perjalanan anak-anak pada hari Rabu, Ibu Bapa boleh tengok di SOP tu ada jadual transisi. Dibekalkan untuk rujukan, pada hari Rabu anak-anak tak perlu bawa buku ke sekolah. Okey, maksudnya tak bawa buku tapi bawa beg lah, beg, bekal atau keperluan yang perlulah. Paling utama tu bekalan air. Setiap anak tu keperluan airnya berbeza. Jadi memang ramai juga yang perlukan air yang banyak kan. Pastikan bekalan air cukup lah. Yang kedua, tu pakaian Yang kedua, tadi bekalan air. Yang kedua, yang ketiga, sangat bukan sangat digalakkan, perlu bawa selipar baru. Selipar untuk anak-anak bergerak lah. Maksudnya bila dia masuk kelas dia akan buka kasut, bila dia keluar dia akan pakai selipar tu lah, dan selipar tu akan juga digunakan bila ke tandas. Selipar masing-masing. Perkara yang ketiga, pakaian seragam sekolah pada hari Rabu dan Khamis ini untuk anak-anak sekolah rendah Islam Hidayah Batu Pahat. Okey. Soalan berkenaan dengan apa tadi kat tepi ni ada, jika tidak membawa makanan atau tidak buat tempahan, bolehkah makanan dibeli di sekolah? Sebab tu kami adakan tempahan dalam talian. Itu untuk memudahkan semua pihak. Kita perlu maklum, kita ada 173 murid. Jadi kita ada 3 kaki tangan saja untuk seniaga. Jadi kami cuba rancang sebaik-baiknya lah yang win-win situation. Maksudnya sokongan ibu bapa tu sangat diperlukan untuk membuat tempahan jika diperlukan. Beli waktu luar tu saya kena tanya pihak seniaga. Kalau pihak seniaga ada di sini boleh jawab, beli waktu luar selain waktu tempahan. Yang saya maklum mesti beli, kami akan edar mengikut tempahan. Seterusnya Puan Juliana ada bertanya, boleh ke bawa bekal? Sangat digalakkan. Sangat digalakkan untuk bawa bekal dari rumah. Okey, setakat tu itu saja. Okay, Assalamualaikum. Kejap Ustazah, saya selit sikit. Ada yang pertanyaan. Ya, saya Tray nak tanya. adakah wajib beli setiap murid? Dibeli oleh setiap murid? Tak wajib. Tak wajib, tapi sangat digalakkan untuk bawa bekal dari rumah lah. Kalau tak nak beli tempahan, tak wajib. Okey, baik. Okey, untuk pertanyaan ni minta Ustazah Miftah jawab soalan Cik Zaimemi. Okey, saya cuba jawab. Kira tidak membawa sebab terlupa atau tidak membuat tempahan, bolehkah makanan dibeli di sekolah? Sama situasi. Terlupa atau tidak membuat tempahan, itu tidak menepati apa yang kita harapkan lah. Tapi mungkin hari Rabu tu saya tak pasti, saya kena tanya seniaga sebab bila sampai pagi tu, sebelum anak sampai, kita dah edar tempahan sarapan untuk 10 kelas. Untuk yang buat tempahan lah. Jadinya selepas habis hantar sarapan, kita akan ambil bekal-bekal yang order ni.
Jadi saya tak pasti mereka sempat tak sempat nak tengok order yang terlupa ni. Itu saja kena maklum awal supaya tidak terlepas pandang. Maksudnya tak terlepas dan terlupa ni, saya maklumkan siap-siap. Yang terlupa ni kalau boleh jangan sampai terlupa lah. Cuba. Sebab kita ada tu lah 173 murid tambah dengan 14 murid tak tingkatan 1 nantilah. Untuk awal ni kita ada 13 murid tahun 6 dan 17 murid tahun 5 saja. Okey, soalan seterusnya, murid tak perlu pakai face mask kecuali yang bergejala dan yang berimuniti rendah. Kami akan senaraikan murid-murid yang berimuniti rendah adalah berdasarkan form yang perlu dijawab oleh ibu bapa, akuan sihat tu. Okey, baik. Seterusnya Ustaz Ifan boleh jawab ke soalan Farisa, Puan Farisa tu? Memang saya yang kami dah bincang, memang bila dah naik sekolah kami agak susah lah untuk membuat PDPC online, sebab kita satunya bila waktu sekolah, bila murid datang sekolah, cikgu perlu ada sekolah, so kita punya jadual dia agak padat. Okay? Kalau boleh saya kongsikan, tak apalah, saya tak kongsikan jadual lah. Cuma jadual memang dalam satu hari ada guru yang akan bertugas 3 ataupun 4 kali dalam sehari. Okay? Sebab kita nak pastikan murid memang ada sentiasa dalam kelas. So kita nak pastikan guru memang sentiasa ada dalam kelas dan kita perlu juga buat pemantauan di luar kelas. Sebab apa? Ada murid yang akan ketandas. So kita kena pastikan juga di tandas mereka menjaga penjarakan. So sebab tu kita kekurangan tenaga untuk kalau mengajar di sekolah dan perlu buat kelas online, memang kita tak cukup tenaga lah untuk menyediakan PDPC online. So kami berharap memang ibu bapa yakinlah hantar anak ke sekolah. Sebab memang kami dah ikut SOP atau garis panduan yang telah ditetapkan dan ramai pihak ataupun yang telah datang ke sekolah untuk melihat dan kalau tak silap tadi PPD beritahu hari Rabu ini pun pihak daripada KPM juga akan datang ke sekolah untuk melihat perjalanan sekolah itu sendiri, perjalanan kita lah di Hidayah. So saya menjawab untuk persoalan Cik Farisa tadi. Saya serah balik pada Ustaz Iqbal. Okey, terima kasih Ustaz Ifan. Okey, di sini di komen ni saya nampak ibu bapa menanyakan tentang tempahan. Okey, tempahan untuk boleh ke kalau Puan Hidayu bagi penerangan tentang tempahan, sebab ada ibu bapa yang tanya untuk tempahan seminggu. Boleh ke kalau macam tu? Okay, Puan Hidayu boleh bagi penerangan sikit? Boleh saya tambah? Untuk Okay, tempahan, okey, sebab tadi saya cerita tentang tempahan tempahan di Siniaga mengikut package dan ini ada tempahan seminggu terus. Jadi bila ibu bapa buka online punya tempahan tu, semua tempahan tu bertanda. Jadi jika ibu bapa nak cancel, tik pada situ. Saya rasa nanti bila ibu bapa tengok mungkin akan lebih jelas lah. Yang penting tempahannya seperti apa yang Ustaz Majid beritahu ni, tempahan dibuat secara mingguan, bukan tempahan harian. Okey, baik Ustazah Miftah atau Ustaz Ifan tentang perkhidmatan transit. Adakah diteruskan oleh Siniaga? Setakat ni makluman daripada Siniaga tidak ada transit, tidak ada perkhidmatan transit. Setakat ni lah untuk hari Rabu dan Khamis.
Okey, baik. Itu daripada serba sedikit untuk soal jawab. Ada pertanyaan lagi daripada ibu bapa. Boleh terus ajukan kepada pengurusan untuk sebagai pengetahuan kita lah, untuk mengelakkan apa permasalahan akan datang lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Okey, waalaikumsalam. Puan Salisa. Okey, teruskan Puan. Saya nak bertanya, jika berlaku hujan lebat pada awal pagi, sebab sekarang ni musim hujan, awal pagi ataupun waktu balik, jadi bagaimana SOP-nya? Dan lagi satu, bilakah waktu yang paling lewat ambil anak tu, dibolehkan? Terima kasih. Okey. Okey, sama-sama Puan. Okey, Ustaz Irfan boleh jawab Ustaz? Okey, saya dulu jawab. Okey. Jelas suara saya? Syed Iqbal dengar suara saya? Okey, jelas Ustaz. Teruskan Ustaz. Okey, untuk kalau berlaku hujan, kalau berlaku hujan Okey, so di sini pintu pagar besar sekolah. Okey, apa yang saya bulatkan ni. So ibu bapa dia benarkan masuk dan berhenti di sini. So kita akan buka kaunter cek suhu di sini. Okey. So memang dia agak beratur jugalah untuk tunggu masuk tu. Dia akan tunggu masuk. Okey, anak dah selesai, so buat U-turn dan keluar ikut pintu ini. Okey. Dan kita akan minta pengawal untuk jaga trafik lah. Okey, itu untuk kalau berlaku hujan. So minta memang untuk beratur tu saya minta juga kalau boleh beratur daripada sini. Okey, kita beratur sini dan macam ni. Okey. Bisa tunjuk. So tak naklah kita beratur panjang sampai ke jalan tu. Kita kalau boleh beratur di kawasan parking. Okey, macam tu. Dan macam itulah. Dan kita masuk sini. Selesai hantar anak di kawasan yang saya petakkan ni dan buat U-turn di lapangan ataupun dataran Pasir Ris dan keluar. Itu kalau berlaku hujan. Wallahualam. Baik, Ustaz Irfan, saya masuk kejap. Jika kalau ibu bapa yang bertugas lebih awal, contoh macam ibu bapa guru, mungkin guru sekolah lain akan datang lebih awal. Macam mana kalau ibu bapa hantar waktu awal pukul berapa Ustaz Okey, kami juga telah bincang lah kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang macam ni. Susah jugalah untuk kami, sebab kita nak jaga keselamatan anak-anak kan. Kalau anak-anak datang awal, guru tak semua yang dapat datang awal kan. So antara satu solusi yang kami boleh buat, walaupun kalau terpaksa juga hantar anak awal, kami akan minta ustazah yang berada ataupun duduk ataupun tinggal di kawasan di dalam sekolah untuk minta dijagakan dulu. Dia tak boleh masuk ke kelas. Okey, dia masuk pintu pagar dan duduk di hintan hidayah dulu. Okey. Duduk di situ, bila semua guru dah ada di dalam kelas, baru kita akan benarkan dia masuk. Tapi kami harap yang hantar anak awal tu tak ramailah supaya jenuh jugalah kalau kami anak-anak datang awal ke sekolah, kami pun tak sampai lagi ke sekolah kan. Sebab apa kami tak sampai ke sekolah lagi? Ya sebab kita pun ada anak staff, cikgu pun ada anak-anak yang boleh dihantar ke tadika dan sebagainya. So memang itulah kita kira itulah. Saya ulang sekali lagi, saya minta juga kalau boleh janganlah ramai-ramai hantar anak awal. Kalau sebaiknya hantar pada waktu yang telah ditetapkan. Okey, terima kasih. Okey, baik. Saya ada terbaca soalan daripada Arif Atih ni. Okey, baik. Perlu bawa slipper ya. Okey. Jadi mungkin Ustaz bagi penerangan Ustaz Irfan, mungkin kita ada buat gotong royong ataupun semasa sanitasi tu kita mungkin
telah ada menyimpan lagi ke ataupun sudah buang ke? Okey, silakan Ustaz Ifan. Okey, untuk soalan ni saya minta Ustazah Miftah menjawabkan lah. Okey, boleh. Untuk selipar, yang ada tu ada tapi bukan dalam keadaan yang bersih lah. Saya pun tak pasti murid-murid ni ingat ke tak, tapi kebanyakannya dah lama ditinggalkan. Bayangkanlah 3 bulan lebih. Itulah sebaiknya bawa lah untuk keselamatan. Ini keselamatan anak-anak tu sangat penting kan. Selain dia digunakan sepanjang berada di sekolah, ia juga akan digunakan di tempat-tempat ke mana yang dia pergilah. InsyaAllah. Okey, baik. Seterusnya, bagaimana kalau anak tahap 1 dan 2? Boleh sign ke macam mana Ustazah ataupun Ustaz Ifan? Okey, untuk masa ni ada anak tahap 1 dan tahap 2, macam saya cakap tadi, boleh datang pada waktu tahap 1, iaitu pada pukul 8 hingga pukul 8.30. Okey, kalau ada anak tahap 1 dan tahap 2, boleh datang, boleh hantar anak pada waktu tahap 1, iaitu pada pukul 8 hingga 8.30 pagi. Okey, Allahualam. Okey, untuk soalan Puan Sanisa, pakaian seragam sekolah lengkap pada hari Rabu dan Khamis untuk anak tahun 5 dan 6 ni. Baik, Ustazah Miftah, kelas terakhir tamat pada pukul 1 atau 1.30 Ustazah? Seperti yang ada dalam SOP, Ustaz Ifan pun dah baca tadi, boleh ambil anak pukul 1. Nak ambil 1 boleh, 1.5 minit boleh, 1.10 boleh. Sebelum 1.30 perlu maklumkan dengan guru kelas supaya kita boleh siapkan anak-anak tu. Bila ibu bapa sampai, okey anak tu boleh terus keluar. Contoh kelas paling jauh 2 Ar-Rahman lah kat belakang sana tu kan. Kita ada 34 murid 2 Ar-Rahman. Kita kena beritahu awal lah sebab dia kena kemar apa semua, dia nak keluar lagi kan. Jadi perlu beritahu awal. Sebenarnya boleh balik 1.30, tapi jika ibu bapa perlu ambil anak awal, maklumkan kepada guru kelas melalui telegram peribadi atau telegram kelas. Okey, baik. Bagus. Mantap Zah. Okey. Ibu bapa, untuk seterusnya ada persoalan lagi? Okey. Tak dengar Ustazah? Sementara tu berkenaan transit tadi. Halo? Okey. Dengar ke? Dengar Ustazah. Okey, baik. Berkaitan transit tadi, kita memang sangat memahamilah keadaan ibu bapa yang bekerja kan, yang kerja sampai petang. Jadi sewajarnya lah kami kena memikirkanlah kan keadaan ibu bapa ini. Jadi insya-Allah bagi ibu bapa yang benar-benar memerlukan transit ni, kita cuba untuk adakan satu sesi perbincangan lah. Jadi untuk itu, ibu bapa boleh menghubungi Puan Wan Syahimah Izam untuk kita adakan satu sesi perbincangan macam mana kita nak adakan transit ni insya-Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita harapkan kita ada satu solusi bagaimana nak mengatasi masalah ini supaya ibu bapa pun selesa dan guru-guru pun selesa dan anak-anak kita pula selamat insya-Allah. Ya, dan tarikh masa akhir ambil anak-anak tu kita harapkan sampai pukul 2 lah. Sebab selepas pukul 2 guru-guru akan membuat pembersihan. Jadi kita kalau boleh maknanya bila pembersihan itu dijalankan anak-anak sudah tidak berada lah di dalam kawasan sekolah. Jadi bagi yang transit tu nanti kita bincang kemudian bersama-sama dengan Puan Syahimah Izam insya-Allah ya. Okay, baik. Itu saja.
Okey, baik. Untuk ibu bapa, jika ada persoalan lagi boleh diajukan. Saya perasan ada soalan daripada Puan Shazlin. Jika anak saya tahap 1 dan 2, boleh pilih sama ada untuk datang pada masa tahap 1 atau masa tahap 2. Baik, Ustazah Miftah, soalan yang seterusnya daripada Encik Fazrul. Bolehkah ambil waktu mengikut waktu Encik Fazrul ni? Terima kasih Encik Fazrul untuk soalan tu. Untuk ibu bapa seperti dimaklumkan oleh guru besar, kita sangat memahami ibu bapa yang datang awal bekerja, yang kena ambil anak lewat waktu bekerja. Ini akan diadakan perbincangan antara ibu bapa yang memerlukan transit. Perbincangan ibu bapa ni, ibu bapa yang benar-benar memerlukan transit lah atas waktu macam ni lah, waktu bekerja, dan kita akan bincang bersama dengan Puan Cahaya Maizam, pengurusi seniaga lah, insyaAllah. Baik, kita akan menunggu lagi beberapa soalan daripada ibu bapa. InsyaAllah kita akan tamatkan kita punya perjumpaan ni dalam masa pukul 11 insyaAllah untuk mengelakkan daripada ada gangguan. Okey, so boleh teruskan lagi soalan. Assalamualaikum. Saya nak tambah sikit. Ada soalan berkaitan tentang solat ya. Jadi antara faktor kenapa sesi pembelajaran habis pukul 1:30 adalah sebab kita nak anak-anak ini balik solat di rumah. Jadi solat di sekolah dan juga masa mengambil uduk tu boleh menyebabkan sukar untuk anak-anak mematuhi SOP. Jadi kita menggalakkan anak-anak bersolat di rumah lah. Jadi ada juga ibu bapa yang telah memaklumkan pada kami, dan kita juga sedia maklum lah tentang SOP ke masjid kan. Jadi maknanya para jemaah pun maknanya perlu ambil uduk daripada rumah untuk solat jemaah di masjid. Jadi begitu jugalah di sekolah. Jadi kita untuk setakat inilah kita nampak agak sukar. Tapi saya nak maklumkan juga maknanya jadual kita ni, masa kita ni adalah bukan kekal sampai sampai akhir tahun dan sebagainya, tetapi kita akan lihat perkembangan keadaan ini. Yang pertama, keadaan sejauh mana anak-anak kita ni boleh mematuhi SOP. Kemudian perkembangan daripada KPM dan juga perkembangan daripada KKM ya. Jadi dari semasa ke semasa maknanya perubahan SOP ni akan berlakulah ya. Dan juga kita mungkin juga dalam minggu depan pun mungkin akan berlaku perubahan peraturan ini ya. Sebab itu jugalah kami dimaklumkan oleh PPD dan juga JPN kenapa sekolah bermula pada hari Rabu ya, tidak hari Ahad. Antara sebabnya adalah supaya pihak sekolah lihat dulu bagaimana keadaan
pelajar atau anak-anak ni pada hari Rabu dan Khamis. Jadi sekiranya ada apa-apa yang perlu dibuat perubahan, pihak sekolah boleh merancang dalam tempoh 2 hari cuti tu untuk minggu Ahad, minggu depannya tu, iaitu bermula hari Ahadnya. Jadi sekiranya kalau persekolahan ini bermula hari Ahad, jadi sekolah terpaksa tunggu sampai seminggu untuk buat perubahan. Jadi sebab itulah maknanya saya suka sebutkan kat sini bahawa kita akan lihat dulu perkembangan anak-anak ni, bagaimana perjalanan sekolah bagaimana untuk hari Rabu dan Khamis. Sekiranya ada perubahan, kita akan maklumkan semula kepada ibu bapa, insya-Allah. Jadi untuk solat tu tadi, mungkin maknanya yang anak-anak transit yang itu mungkin mereka terpaksalah kenalah melakukan solat di sekolah, jadi itu ada perbincangan lain lah, insya-Allah. Tapi secara umumnya anak-anak tidak bersolat di sekolah lah. Okey, itu saja. Baik, sangat jelas penerangan Ustazah Rozita. Okey, kita masih menunggu lagi soalan untuk daripada ibu bapa. Baik, soalan yang seterusnya, adakah air mineral dijual di kedai Rahmah? Ustazah Miftah ataupun Ustaz Ifan boleh bagi penerangan? Okey, untuk air mineral, waktu balik memang kami tidak akan buka lah kedai Rahmah tu waktu balik. Sebab apa satunya? Tapi kena tempah kan? Kita kedai Rahmah tidak akan dibuka. Cumanya kalau ada nak beli air mineral, boleh masukkan sekali dalam list ataupun dalam order link yang telah disediakan. Contoh dalam link tu kita ada kerutan, ada makanan dan air. Air pun ada beberapa jenis. So kita boleh tambahlah, kalau air nak 2, kita pilih 2. Kalau air nak 1, pilih 1. Supaya si niaga terus bagi waktu. Kalau waktu pagi, waktu pagilah. Dan kalau waktu sarapan, waktu sarapan. So macam saya beritahu tadi, minta juga ibu bapa sediakan air yang secukupnya. Kalau kita tahu anak-anak kita ni kuat minum air, minta juga bersama ibu bapa sediakan air yang secukupnya supaya kalau terlupa nak order air, sekurang-kurangnya dia ada air untuk minum. Wallahualam. Okey, untuk penjualan air, saya dimaklumkan bahawa kita hanya jual air mineral saja.
air manis kita tidak akan jual. Allahu a'lam. Baik, kita masih menunggu lagi sebelum tamatnya masa perjumpaan kita ni pada pukul 11. Jika ada soalan lagi, soalan daripada ibu bapa boleh diajukan. Okey, saya rasa ada soalan daripada Faiz ni. Untuk makanan yang di tempat tu hanya untuk rehat pagi je. Rehat pagi tu sarapan sebelum masuk pukul 8 atau 8.30 tu. Tu pagi yang betul-betul pagi lah. Satu lagi untuk rehat satu. Rehat satu tu kita tengok jadual lah untuk tahap 1 10.30, 11. Tahap 2, 11, 11.30. 2 tempahan tu lah. 2 tempahan yang boleh dibuat. Termasuk juga untuk air mineral. Sebenarnya tuan-puan boleh je tekan link tu, try tengok apa menu yang ada. Sampai ke bayaran tu dia tak payah bayar dululah. Cuma kena go through tengok menu-menu dan tempat ni kita ingatkan sekali lagi untuk seminggu. Jadi mudahlah untuk ibu ayah. Tak akan terlepas lah untuk makan anak seminggu tu. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya nak betulkan sikit pasal minuman tadi. Air manis yang bancuh maksudnya yang tidak akan dijual, contoh macam air Milo, air oren, air sirap, itu air tidak akan dijual lah. Yang akan dijual air botol ataupun air mineral ataupun air susu. Susu sama ada Dash Lady ataupun Farm Fresh lah. Wallahualam. Okey, soalan daripada Puan Hamidah. Link dah ada. Link ada di grup IBM. Grup ibu bapa. Kalau Puan tak ada dalam grup ibu bapa, boleh maklumkan saya boleh add. Tapi sebenarnya link ni pun akan diberi kepada semua kelas lah. Okey, Ustazah Miftah, daripada Puan Salawati ni, untuk permasalahan proceed order ni macam mana Ustazah? Okey, Puan Salawati untuk ni maksudnya teknikal ke, masalah teknikal akan terus dibaikilah. Nanti kita akan respon semula untuk penambahbaikan. Kami maklumlah maksudnya. Sebenarnya bagus juga makluman atau maklumat lah daripada ibu bapa tentang order makan kan. Kita pun baru pertama kali try and error jugalah untuk hari Rabu dan Khamis ni. Makluman-makluman macam ni sangat penting lah untuk order tu berjalan dengan baik. Okay, setakat tu. Baik, kita masih ada baki lagi masa dalam 3 minit lebih kurang untuk sesi soal jawab. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan di dalam komen ya.
Okey, dah ada makluman daripada pihak teknikal berkenaan order tadi, Puan Sarawati. Kita tiada perisa coklat untuk minggu ni. Minggu ni kita ada perisa kaya sahaja untuk pau. Itu saja. Okay, untuk buat apa kalau boleh saya tunjukkan sekejap lah macam mana link order yang di Sinaga telah sediakan. Okay, boleh nampak Okay, ni link ataupun pautan yang telah disediakan di Sinaga untuk tempahan. Ni khusus untuk darjah 5, 6 dan tingkatan 1 lah. So kita boleh, kat sini ada produk-produk dia, kena pastikan hari apa, sarapan dan sebagainya. So kalau contoh roti ada kan, tapi anak kita tak nak, dekat bahagian add for ni kita tandakan situ, so maksudnya kita takkan ambil lah. So ibu bapa boleh godek-godek dulu link ni untuk pastikan dan sebagainya supaya berjalan lancar lah untuk kita order nanti kan. Bila kita dah pilih makanan, tulis nama anak, kelas apa dan sebagainya, tambah dalam pesanan dan kita akan bayar lah, bayar dan sebagainya lah. Kita akan bayar guna Toib Pay. Okay, wallahualam. Baik, Ustaz Irfan ataupun Ustaz Miftah, bila agihan makan dibuat ya? Pada pukul 8 ataupun masa rehat pukul 10 ya? Okey, agihan makanan. Agihan makanan untuk yang order pagi akan ada sebelum 8 atau 8.30 lah, ikut tahap. Kalau order makan untuk rehat satu, sebelum waktu rehat lah, 15 minit atau 20 minit sebelum waktu rehat, pihak Siniaga dah hantar makanan ke kelas. Kalau tengok mesej yang Puan Hidayu bagi tu, untuk waktu pagi, tahap 2 makanan akan diedar pukul 7.50 pagi dan tahap 1 8.20 pagi. Itu sebelum mulanya PKPC lah. Waktu rehat pagi, tahap 2 makanan akan diedar pukul 11.30 dan tahap 1 akan diedar pukul 11. Dia terbalik. Tahap 1 pukul 11.30, tahap 2 pukul 11. Itu akan ikut jadual lah. Sebab dalam jadual tahap 2 akan rehat dulu, baru tahap 1. Sebab tahap 1 masuk lebih lambat daripada tahap 2. Wallahualam. Okay, saya nak respon makluman daripada berkenaan perkara-perkara ni. Ya betul, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perkara yang akan dilaksanakan lah untuk hari Rabu dan Khamis ini. Dan sebarang makluman kita akan maklumkan kepada di channel kita, di channel Sri PP, di grup IPM dan semua kelas, InsyaAllah, untuk sebarang perubahan. Baik, kita sudah menjangkau melebih masa. Okey, untuk minit-minit yang terakhir ni, okey, ada soalan daripada ibu bapa untuk diajukan sebelum kita tamatkan sesi perjumpaan kita pada malam ni.
Baik. Jam telah menunjukkan 11:05. Baik, sehingga kini setakat ini saja perbincangan kita, perjumpaan kita secara dalam talian tentang berkaitan pengoperasian sekolah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. InsyaAllah, jika ibu bapa ada persoalan ataupun kurang penerangan, boleh diajukan soalan kepada pengurusan melalui dalam talian PM tepi ke ataupun sebagainya lah. Okey, jadi sebarang kita punya SOP ataupun sebarang kita punya ni pengoperasian sekolah ni, kita akan update daripada semasa ke semasa lah. Jadi itu sahaja untuk malam ni. InsyaAllah kita akhiri dengan perjumpaan talian kita ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaAllah kita akan tamatkan perjumpaan talian kita pada pukul 11:06 malam ya. Okey, jazakallah khairan katsira kepada ibu bapa dan guru-guru dan pihak pengurusan Sekolah Rendah Islam Hidayah ya. Itu sahaja daripada pengacara majlis.